antara satu keliling dengan keliling yang lain. Jadi kalau berhadas tengah tawaf tu, kemudian keluar ambil air sembahyang, maka harus bagi dia untuk sambung balik. Tidak salah, sebab mualah ni sunnah. Kita mualah berturut-turut, mesti 7 kali berturut-turut, tak berhenti. Tapi kalau kita berhenti sat sembahyang, berhenti rehat saat minum yang zam-zam, orang kali kan menyembang, orang kali orang tak nyambung balik. Jadi baru 3 kali. Ni lebih pada orang tua lagi. Kan 3 kali berhenti. Stamina kena kuat tu. Sembang banyak pula. Tarik orang tu sembang. Kawan tu baru nak kahwin tak? Tarik sembang. Betul dia bersambung baik. Tak ada masalah. Boleh tak? Baik. Yang ketujuh, keadaan tawaf itu dengan khusyuk, untuk hadir hati, ingatkan Allah dan kebesarannya. Maksud tu gitu. Dia kata tengok mata. Kita jagalah depan Kaabah ni, depan Baitullah ni, kita jaga adab. Kena adab tak jaga. Ini kena jaga dia. Dosa besar kalau kita buat dan tak elok di depan Kaabah. Apabila selesai daripada tawaf, hendaklah ia sembahyang 2 rakaat sunat tawaf. Sebenarnya sunat tawaf itu sunat muakkad. Yang kata setengah ulama wajib. Urus dan khilaf kena sembahyang sunat tawaf. Sunat tawaf ni selepas daripada waktu. Selepas daripada tawaf, bukan sebelum tawaf. Tapi sunat tawaf. Sunat tawaf ni dia selepas. Dan sunat pula dikerjakan di belakang makam Ibrahim sekiranya tak dapat di situ, sebab banyak orang hendaklah sembahyang dalam hijr Ismail. Dan jika tiada dapat juga, dikerjakanlah di mana-mana tempat dalam masjid itu. Buatlah di mana. Dia rumah boleh tak? Dia rumah boleh. Tapi kalau balik rumah tu tak sa'i lagi lah. Dia elok lepas tu terus buat sunat tawaf. Jadi macam mana nak buat? Kalau dia dah balik tu, dia terberak kan. Kita kalau kita terberak di masjid Masjidil Haram ni nampak teruk kan. Lari balik pun tak. Sebab nak terberak. Kalau dia pun balik, mahu selesai mahu balik. So sampai kat rumah tu dia ada, dia gerak lah. Sebab masa lari tu masuk balik. Jadi duduk di hujung lah. Jadi dah sampai rumah dia masuk balik di mayang sunat tawaf. Kemudian baru kita selesaikan, lepas tu pergi balik untuk sa'i. Ada yang kadang-kadang kawan-kawan kita minta tawaf dulu, tawaf 7, lepas tu letih. Sebab ni banyak program kan tadi. Tawaf dulu letih, tidur dulu kat tempat sa'i. 3 jam lepas tu bangun sa'i lah. Tak ada masalah. Ni sa'i pula. Sa'i syarat dia macam mana? Syarat sa'i dia kata ada. Ni kita baca sendiri ini. Syarat dia macam mana? Kita naik ke atas bukit Safa. Kita baca ayat dengan Inna Safa wal Marwa min sya'airillah. Lepas tu dikatakan ibda'u kama bada Allah ni. Mulakan dengan apa yang dimulakan oleh Allah. Allah Ta'ala mula sebut dalam Al-Quran ada Inna Safa wal Marwa. Safa dulu, maka dimulakan dengan Safa. Jadi lihat Safa 7 kali lah. Sa'i pun 7 kali juga. Dia mula kira dengan apa? Kira sa'i dengan pergi 3 sekali, balik 2. Pergi 3, balik 4. Pergi 5, balik 6. Dan pergi balik 7. Dia akan habis di Marwah. Jadi kalau kira-kira tengok sampai sa'i balik, sampai di Safa balik. Dia nak, maka jalanlah sekali lagi. Pergi di sana. Lebih kuat tak? Berapa ratus meter? Kata saya 700 meter. 700 meter. Jadi kalau kita sa'i tu 7 kali tu lebih kurang 5 km kita jalan. Bila kita tak sedap lah. Nampak tak? Comel tak tak nampak? Dia tak boleh nampak 5 km tu ni. Dia nampak jauh lah. Mana kuat ni. Tapi dia buat psikologi. Di sini pertama balik ni pasal 5 km lah. Jadi kita tak pernah merasa. Jadi sunahlah kita buat. Katanya maqam al-Imam An-Nasa'i di antara sa'i. Maqam Imam An-Nasa'i di antara tempat sa'i besar. Di tempat tawaf tu ada lebih kurang 300 maqam Nabi. 300 maqam Nabi di dalam tempat tawaf. Ada tanah bawah dalam kan. Di antara dalam hijr Ismail ada maqam Nabi Allah Ismail dengan Sayyidatina Hajar. Dalam hijr Ismail. Di antara rukun Yamani dengan rukun rukun Hajarul Aswad ada lebih kurang 70 maqam Nabi. Di antara maqam Ibrahim dengan Bi'ru Zamzam ada 4 orang Nabi yang mulia. Nabi Allah Syuaib, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Hud alaihi salam. Katanya menangan sebab itu menangani Nabi Hud di Yaman. Betul lagi Nabi Allah saya tak ingat. 4 orang Nabi. Katanya 4 orang Nabi ditanam di sini. Itu dia lah. Jadi macam mana pandangan puak Wahabi yang kata mayang di masjid ada kubur bid'ah dalalah, tidak sah. Tu di Kaabah ada 300 maqam Nabi. Kamu pergi mayang tak? Untuk Imam Masjidil Haram, para Wahabi besar pun pergi mayang dekat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Macam
Sulis kan? Sulis kan kepala wadi kan? Tak mahal lah. Ada yang kagum dengan Sulis kan? Antara benda yang saya teringin di dunia, dua benda. Yang pertama berjumpa dengan Imam Sulis. Tukarlah niat tu. Ada tulis dalam Facebook lah. Dua niat yang paling saya lama dah teringin. Yang pertama berjumpa dengan Imam Sulis. Bawa orang lain lah. Ramai lagi imam lain. Tu imam kampung lagi tu. Hatta wadi. Ini untuk bid'ah orang, aku kafir, ini bid'ah, bukan bid'ah. Jadi itu imam di Masjidil Haram, tak tahu ada yang paling terbaik sekali. Bukan kami. Nampak orang lain. Nampak Ustaz Fauzan. Benar-benar saya niat nanti nak nampak Ustaz Fauzan. Nampak Ustaz Fauzan. Adakah sudah berpunya atau tidak? Dan kalau lelaki lah ni, katanya lelaki dengan ada maksudnya nak adik dia kau ada. Syarat sa'i ada 4 lah. Yang pertama, melalui perjalanan antara kawasan antara Safa dan Marwah. Tak boleh lari kot lain lah. Bila dia kena Safa Marwah. Maka jika tertinggal walau sekadar setapak sekalipun tiada sah sa'i. Yang kedua, dia kata kalau naik kereta, dia kata sebab huzur hendaklah rodanya jijak sekurang-kurangnya pada mata tangga yang pertama. Untuk dia kena naik juga rendah sikit Pak Sobat. Jangan turun tak bijak langsung. Kono apa tengah-tengah orang tu. Dia kan tengah-tengah letak kono. Dia pergi kono kat tengah return siap lah. Tak dapat lagi dia semua. Dia kena buat sikit kan. Situ. Tak ada habis. Tak sah. Dia kena sampai hujung dan naik sikit. Balik kan. Eloknya duduk lama dia dalam sofa dan Marwah. Elok naik duduk lama sikit dalam sofa. Doa banyak sikit. Kemudian turun. Sampai di Bukit Marwah pula, doa lagi banyak lagi. Menghadap ke arah Kaabah. Kemudian turun. Sampai sepanjang tu berzikir, berdoa dan sebagainya. Sampai di lampu hijau, sunat kita lagi. Yang sebut lagi. Tertib, iaitu dimula daripada sofa. Maka jika dimula daripada Marwah, tidak dikira perjalanan ke sofa itu. Kemudian ada sofa, baru dikira. Kalau dia mula pada Marwah, dia niat lah. Jangan niat lah. Dia turun hilang pula. Sofa tu dia kata mula lah. Turun jalan satu. Tak dikira. Tapi bila daripada sofa tu tepi balik, baru dikira satu. Baru dikira satu. Yang ketiga, sempurna bilangan perjalanan itu 7 kali. Kena 7 kali. Ini dari sofa ke Marwah dikira sekali dan baliknya dikira 2. Baik, saya lukis. Ada kitab suruh lukis apa ni Kaabah. Saya bukanlah apa ni Ustaz lagi Jasni. Nanti saya akan pergi. Baik. Dan kemudian yang keempat, hendaklah berlaku yang sa'i itu kemudian daripada tawaf yang sah. Jangan tawaf itu mesti sah lah, baru boleh buat sa'i. Tawaf tak sah, tak boleh buat sa'i. Tapi kena tertib. Sama ada tawaf qudum ataupun tawaf ifadah. Kalau tawaf umrah, jika tawaf umrah kita ada tak tawaf qudum bagi orang yang buat umrah? Tidak ada tawaf qudum bagi orang yang buat umrah. Karena tawaf yang ada bagi dia adalah tawaf umrah tersebut dikasih sebagai tawaf permulaan bagi dia. Ya. Sunat sa'i kemudian berniat dilakukan pada mula-mula naik kaki bukit Safa. Nah, yang kedua dikerjakan sa'i itu dengan keadaan bersuci daripada sebarang hadas dan najis. Itu sunat lah. Maksudnya kalau dia berhadas, boleh tak dia sa'i? Tidak ada masalah. Tak ada wudu pun boleh. Ini sunat dia bersa'i dalam keadaan berhadas, dalam keadaan berhadas. Dan keadaan berwudu, terdapat pahala. Sunat dalam berhadas. Yang ketiga, berlari anak di tempat yang dikehendaki berlari pada tanda hijau dekat dinding masjid, kemudian telah dinyatakan. Lari kat tempat tu ada dinding, ada warna hijau, ada lampu hijau dah. Lampu hijau tu lari ke mana? Lari mana? Lari cun 100 meter. Perempuan tak disunatkan, jalan yang macam biasa. Laki, kalau tak ada orang nak pada perempuan lari ke? Lari anak-anak seluruh. Tapi elok perempuan jalan macam biasa. Yang lelaki disunatkan lari dulu. Lari Pusing orang pula kan. Melak tu. Lepas tu dapat kemah pun. Dan perempuan sampai belakang yang garut. Laju lah tak lah. Lepas tu sampai tepi tu. Lepas tu jalan berkemah ni. Ada heboh lah tadi. Mu'alak, yang kelima mu'alak betul-betul. Mu'alak pun juga sunnah. Boleh mana? Itu antara perkara yang wajib, perkara yang rukun dalam umrah. Kemudian belakang ni semua duduk sebut dulu bersama. Allahu Akbar. Tadi ya. Kemudian dari ni
nak bercukur tu, bercukur tu senang. Sebab tu eloknya kalau kata kita pergi ke nak bercukur, bolehnya kalau bercukur tu bukan nombor satu. Kalau bukan dengan nombor satu, maka kalau kita pergi kepada orang yang nak bercukur, dia akan gunakan, dia akan guna shampoo. Itu pun dia berbagi lah. Guna shampoo ni dia akan jadi redam. Sebab dia berwangi dengan selendang. Maka kita pun dapat jam. Maksudnya eloknya kita suruh dia cukur dulu sikit dengan keadaan tidak memakai shampoo. Maksudnya ataupun kita ambil sikit apa ni Allah SWT gunting ataupun dia guna mesin tu, zayat sikit. Betul tak apa nak cukup, nak buat shampoo ke apa, tidak ada masalah. Yang penting bagi putih dulu rambut. Eloknya kalau kita dapat, kalau buat banyak kali umrah bagi lelaki lah, eloknya yang pertama buat nombor 3. Buat nombor 3. Lepas tu yang kali kedua pula buat nombor 2. Yang kali ketiga pula buat nombor 1. Dah kali buat pula, barulah cukup. Tu kalau nak cukup lah. Kalau tak cukup juga, pergi kedai tadi, suruh lalu nombor 1 ni. Itu juga apa ni. Kalau nak potong lagi, kena pilih kepala lah. Dia boleh pilih lah nama-nama tidak masalah. Yang penting, rambut kalau panjang di sini, jangan pendekkan. Biarkan panjang sampai ke mana. Kenapa? Karena lagi panjang, lagi banyak dosa. Kalau kata rambut lebih pendek kesiap di sini, rugi ya. Jadi kita di sana sebab antara tujuan kita menggunting dan mencukur jadi untuk menggurungkan dosa. Kalau ada macam mana? Potong daripada kiri, kanan, atas, bawah. Atas, belakang. Atas, belakang. Bawah ni kita tengok pula. Tak apa lah sebab dah potong lah. Dia mula menyangkut dulu. Kata Imam Syafi'i kata dalam sunnah, juga sunnah kata Imam Syafi'i mengambil sedikit daripada misai dan janggut. Tapi selepas selesai lah rambut ni, sini selesai rumah, lepas tu ambil sedikit misai, potong sikit, janggut potong sikit. Potong sikit janggut. Baik. Ada apa-apa soalan? Jadi empat perkara yang haram dalam ihram boleh tanya, boleh tanya dalam soalan. Boleh kita buat sama-sama. Kita nak baca dulu perkara yang haram. Baca sikit lah. Perkara yang haram dalam ihram, contoh 32. Contoh 32. Haram pada orang yang melakukan ada 10 perkara. Yang pertama, memakai pakaian yang bersarung pada orang laki-laki sahaja, tidak perempuan. Perempuan tak perlu bersarung, tidak ada masalah. Pakai seluar ke, pakai stokin ke, semua tidak ada masalah. Lelaki yang tak boleh pakai seluar ketika ihram lah. Jadi dia kena pakai kain yang bersarung, kain yang tidak diikat, tidak diberjahit dan juga tidak berkelip. Kalau beli di wholesale ni, kain dia berkelip. Dia kelip je. Jadi jangan kelip gitu. Kurus benar silap. Nama tak Syafi'i kalau kelip itu kena kan. Itulah sebagai pakaian besar. Dia macam mana buat? Pakai yang tidak bersarung. Jadi kalau nak beli 5 dirham. Dia beli 5 dirham, tak mahal mana pun. Dan dia tidak ada kelip. Jadi kita boleh balus dengan dirham besar. Baik. Perempuan boleh sama ada bersarung itu dengan sebab berjahit atau ditenun terus bersarung. Ada juga orang jenis dia buat plekat lah. Lepas tu pakai tu. Itu tak boleh dalam mazhab kita. Seperti baju, seluar kain, jubah, tali, pinggang yang diikat mati. Jadi pinggang ikat mati tak boleh. Pinggang ikat mati tu. Itu pun ikat tu. Jadi macam mana nak buat? Tadi pinggang besar, kita nak pakai tu tak apa. Bagi tak ikat mati. Tak boleh buat. Stokin dan lain-lain pakaian yang meliputi. Ini semua tidak boleh bagi lelaki. Adapun kain gebak. Kain gebak kain gebak itu saja kain besar. Jika digunakan untuk selimut, nescaya tidak mengapa, cuma jaga jangan sampai tutup kepala. Kain gebak kalau kita pakai kain lihat di rumah. Tu bawa lihat dah sini. Lihat dah merah pula kan. Dah merah, koko, ada yang tak terubi. Kita pun bibi kita pakai ni lah. Pakai boleh tak salah. Dia tu layak orang lah. Dia nak hilang apa ni. Lepas tu dia tarik orang. Sambil-sambil tu menelek orang. Tapi tak mahu boleh pakai dalam masalah. Sah. Cuma jangan tutup kepala Dia akan tutup kepala atas, dia akan tutup kepala. Perempuan boleh dia ada masalah. Dia kena pakai tudung. Jangan nak buat tu. Yang kemudian harus memakai tali pedat. Tali beg. Ini tali bigor lah. Tali bigor dia ni. Tali beg.
yang disangkut di bahu. Boleh pakai tali beg, apa boleh dalam salam. Tali pedang, bukan nak suruh pakai ni. Dia bawa pedang samurai apa? Ni suruh pakai. Ni harus pakai. Kalau bawa, zaman dulu bawa pedang. Jadi boleh tak pakai tali pedang? Tak ada masalah apa? Boleh. Zaman dulu lah. Zaman dulu tak ada bawa pedang kan pakai sampai kat pintu Masjidil Haram. Lepas tu nak masuk tadi orang pergi. Lawan dan bunuh orang. Tali pinggang yang boleh yang dibuka bila ditarik hujungnya atau boleh, tak ada masalah. Kita pakai tali pinggang kan, nak buat handset, nak buat duit, apa semua ni. Kain lepas sekalipun berjahit di tepi-tepinya. Kain lepas kan? Ni kain batik kita tu. Kain batik ataupun kain apa-apa yang berjahit di keliling jahit tapi tak gantung, boleh, tidak ada masalah. Nak cari kain tak jahit, jenuh cari kita. Maksudnya kita kena ambil susun benang. Tak berjahit, pakai 2-3 tapak, luruh habis semua. Jadi kain mesti berjahitnya. Tapi dia tidak berjahit, yang tak boleh ni berjahit yang bertangkuk. Itu yang tak boleh. Berjahit di hujung, tidak ada masalah. Dan juga cincin dan jam tangan. Harus pakai tali pedang, tali beg dan sebagainya. Kain lepas sekalipun berjahit tepi-tepinya, cincin dan jam tangan. Jam tangan pun boleh dalam sebagian pandangan masalah. Dalam bahasa Syafi'i dan sebagian ulama kita tidak boleh pakai jam tangan. Baik. Tapi kita inilah dalam salam pakai jam dah. Sebab dia termasuk dalam masuk dalam cincin tak? Lembar cincin boleh pakai. Maka jam juga termasuk perhiasan, tak boleh untuk pakai. Kedua, menutup kepala pada orang laki-laki juga sekira-kira dinamakan menutup seperti songkok serban. Untuk kepala tidak dibenarkan. Ini yang tak diharapkan. Sekira-kira dinamakan menutup. Yang nama menutup tidak dibenarkan. Tapi kalau lagu di bawah bangunan yang ada payung ataupun ada tempat untuk duduk, maka itu tidak dikira menutup kepala. Pakai payung boleh tak? Pakai payung pun boleh, kerana tidak dikira menutup kepala. Walaupun payung itu kita rapatkan kepala, rapatkan kepala pun tidak dikira menutup kepala. Boleh tak? Serban diikat dengan sapu tangan. Jadi dari pokok, apa dia tu? Pokok dengan tanah. Bukan tahu. Pupuk dengan tapak tangan ni. Atau kanji yang pekat pupuk dengan tanah, dia dah ambil tanah, pergi pupuk atas kepala. Tak pupuk atas kepala, ambil tanah, lepas tu pupuk. Ni pupuk ni. Azal lagi kan? Kenal juga tu dengan ilmu aswak kan? Dan juga kanji yang pekat. Ambil kanji, baru atas kepala. Itu pun tidak enak. Tiada mengapa menyelam dalam air sekalipun keruh. Selam layak keruh kan, tak nampak kepala. Ada cara dikira menutup kepala. Barang yang atas bantat, baring atas bantat, baring atas bantat, juga menutup kepala kan? Tak. Berbaring, berpayung, berteduh di bawah lori sekalipun. Itu dia. Berpayung, berteduh di bawah lori sekalipun. Bawah lori pun boleh. Tak betul lagi lah payung biasa, payung biasa boleh, bawah lori pun boleh. Ini kata nak bang, saya nampak tadi. Kata orang payung barang ni, payung boleh ke? Kalau bawah ni boleh tak? Saya kata bawah lori pun boleh. Bawah payung lagi lah boleh. Diikat kepala dengan tali kerana sakit kepala. Dia kata demikian dua meletak. Dia kata apa? Demikian dua meletak tangan atas kepala. Tadi disebut apa ni? Lori sekalipun tersentuh kepala dengan bodi lori lah tu. Tu bodi lori. Kadang-kadang lori kan. Besar saya boleh masuk sikit. Demikian juga meletak tangan atas kepala, diikat kepala dengan tali kerana sakit kepala, menjunjung bakul atau bungkusan dan sebagainya yang tidak kosok untuk kepala. Itu tak ada masalah. Tapi kalau dia menjunjung bakul dengan mengkosokkan untuk kepala, maka kita boleh untuk kepala. Ya. Ketiganya menutup muka dan dua tapak tangan. Pada perempuan sahaja sekira-kira dinamakan menutup. Bagaimana hukum menutup kepala pada laki-laki tadi? Nampak? Jadi untuk muka dan tapak tangan ni bagi perempuan, maka itu juga dinamakan menutup dan juga akan dikenakan dam. Tetapi untuk kerana hendak menjaga muka daripada dilihat oleh laki-laki ajnabi, orang lain bukan mahramnya, bolehlah orang perempuan pakai kutub
kotak atau kutuk. Pakai kotak atas umpamanya dahu dihulurkan dari atas kepala, kemudian gantungkan kain di atas kotak itu. Kotak kepala. Gantung buat lubang. Pernah ni tak? Banking, solvent kan? Guilty buat apa? Guilty fighter buat. Ada satu makhluk tu dia pakai kotak kan? Jadi itu tengok kartun tu, jatuh. Dia lubang kotak-kotak. Jalan pakai tu, terus. Sanggup ke pakai? Ada ulama kata kalau nak pakai topi pun boleh pakai cap. Ataupun pakai topi tu, topi yang orang panggil apa? Topi di pantai Mediterranean. Ya, topi pantai angin tolak. Kan? Dia punya topi pirate tu. Topi pirate pakai. Jadi dia pakai, jadi dia tutup muka. Dia nampak jangan biar yang di tempat kan. Ya, jadi orang perempuan kahwin nak yang Kristian tu, tutup muka. Tapi kalau kata dia terlalu sangat ada tak? Keempat, memakai minyak pada rambut kepala atau misai atau janggut, seperti minyak kelapa, minyak sapi dan lain-lain. Pakailah minyak apa pun tak boleh. Habis itu tak sebut pun bateri ustaz. Koktel tak sebut pun. Sama lah. Kalau minyak kelapa, minyak sapi pun tak boleh. Hati orang tak pernah berbuah tak kepala minyak sapi. Kalau ada orang bateri lagi tak boleh, sebab tu memang bukan kepala pun. Sama ada banyak atau sedikit, seperti selai rambut atau misai. Ibu selai sikit-sikit kan. Minyak sapi kenapa dia sebut situ? Mana ni orang ada makan ni, dia sebut kot ni. Dia sebut tengok. Sama ada banyak atau sedikit, seperti selai rambut ataupun misai atau janggut, atau dengan sebab makan nasi minyak. Dia kena ingat sebab makan nasi minyak, sebab tu guna minyak sapi tu. Kan makan misai panjang. Tutup ke ni. Jadi dia pun makan, tak ada selok. Belum. Benar tak? Kena jaga. Kalau makan nasi mandi pun semua. Dan banyak nasi minyak. Misai dan janggut yang tersebut itu panjang atau pendek seperti bahu lepas cukur, kerana masih ada juga tompoknya, melainkan jika botak, maka tiadalah mengapa memakai minyak yang tersebut itu. Kalau botak apa? Ibu minyak tak apa? Bapa takut mungkin kepala dia dikering kan. Dia juga nampak kelumur banyak sangat teruk Tengok tu dia bertopok-topok kelumur. Kalau tu dia pun pakai minyak rambut tu. Bukan dimakan. Harus memakai minyak di tempat lain daripada kepala, misai dan janggut. Boleh pakai di tempat lain boleh. Contohnya kaki kita dalam keadaan yang sakit, nak pakai, boleh pakai. Bubuh minyak kat kaki, bubuh lotion dan sebagainya. Walaupun wangi kita boleh. Kadang untuk berubat. Untuk berubat tak apa. Jangan untuk berniat untuk berwangi. Kelima, menghilangkan bulu dengan bercukur atau bergunting atau cabut atau bakar atau sebagainya. Sama ada bulu kepala atau badan, dari itu haram bersikat rambut atau misai atau janggut jika membawa kepada gugurnya. Jadi haram kalau kita nak cukur dan nak sikat rambut, ataupun nak saja-saja nak pergi putih rambut. Padahal remah kita terlawa kan, nak tahu tu remah jatuh, itu kita urus. Tu iklan dalam apa ni, shampoo, painting kan, tu apa buat? Logo 3 lah kenapa dah mahal. Ini lebat itu kan. Tetapi kalau tergoyak sedikit kulit kepala, goyak kulit kepala ni, lepas tu yang di atasnya ada rambut sedikit, goyak kulit kepala tu ada rambut pula, sekompok rambut. Ada kulit kepala tu ada rambut sekali. Dan secara tiada kena dan jalan rambut itu gugur dengan jalan ikutan. Kena ikut. Kalau kulit bercabut tidak kena. Yang keenam, menghilangkan kuku seperti rambut juga dengan dikerat atau dikoyakkan sekalipun sedikit, tak boleh. Ketujuh, memakai bau-bauan badan dan pakaian. Seperti minum air, dia kata apa ni? Ataupun dalam seperti makan dan minum, seperti minum air sirap yang ada mempunyai bau yang wangi seperti kasturi, kapur barus, air mawar, kumau-kumau. Pernah kumau-kumau? Setanggi, yang ni baru tadi. Betul.
Setanggi berhukum dengan dia. berhukum dengan dia. Wukuf. Tak apa. Bunga selasih dan lain-lain. Tiada haram benda yang tiada dikhasatkan bau-bauan, seperti bawah-bawah buah-buah yang wangi, umpama safarjan. Safarjan buah apa? Limau lah. Limau safarjan. Betul ke? Tufah, apple, bunga cengkeh, pelagak, rempah-rempah dan lain-lain. Itu tidak. 8. Membinasakan binatang perburuan di darat dan liar, yang boleh dimakan atau yang beranak antara binatang yang liar dengan yang jinak. Contohnya kalau kijang paling bersetubuh dengan kambing, keluar anak kamjang. Kijang dengan kambing. Jadi waktu itu keluar anak tersebut, maka ketika tadi anak itu boleh dibunuh tak? Tak boleh. Kerana dia keluar antara binatang liar dengan binatang yang jinak. Seperti kijang, rusa, burung, belalang dan lain-lain. Jadi antara kena ingat juga, jangan kacau burung-burung yang ada di sekeliling Makkah Al-Mukarramah yang sedang makan. Dan burung merpati, banyak kata Syekh Muslim, haram bagi kita untuk mengganggu burung-burung tersebut yang sedang berterbangan. Tak boleh kan? Dan ramai orang tak pergi buat macam tu di Eropah. Lebih saja diganggu burung, so kalau ambil gambar pada pendekat. Dia pergi buat perang Facebook. Atau orang berkat komen, Masya Allah, hebatnya di Makkah bersama burung-burung. Ya, burung kau nak ambil malah. Dia sampai tiga burung. Kalau kita komen, bodoh. Bodoh, buat benda haram. Karena menghalau burung-burung ataupun mengganggu burung-burung yang makan tersebut, hukumnya adalah haram. Jangan buat benda haram. Kalau burung tengah makan pan, kita lalulah ke jalan lain. Jangan pergi duduk kacang. Boleh. Makna membinasakan ni benda, sama ada membunuh, luka ataupun dipatahkan. Iaitu haram berburu sama sekali. Tak boleh. Macam-macam tadi. Yang ke seterusnya, ke-9. Dia sudah setengah lah. Ke-9, akad nikah. Tak boleh lah. Haram akad nikah. Dan juga sama ada dia mengahwinkan orang ataupun dia sendiri yang mengahwin. Laki-laki atau perempuan, tapi harus rujuk serta makruh. Kalau nak rujuk, betul-betul boleh. Demikian juga meminang dan harus jadi saksi. Minang pun boleh lah. Harus jadi saksi. Minang baru. Tanya kan, harus ini pakai budak. Di sana budak tak pakai. Ditanya apa? Saya nak ambil di bini dia. Itu minang tu kan? Umpat apa? Boleh polis. Polis kan? Sudah terlalu boleh banyak sangat. Polis. Polis. 10. Jimat. Tak boleh lah. Sama ada kubul atau dubur. Dan pada pendahuluan, maksudnya seperti berpeluk, bercium dan sebagainya dengan ada syahwat. Ini orang baru kahwin lah. Ini orang baru kahwin, pergi buat berbulan madu di Makkah Al-Mukarramah. Betul, pergi peluk-peluk di bawah. Itu pun tidak boleh. Bagaimana? Baik, jadi wajib bagi kita untuk jaga semua kawan ni. Habis yang 10 kawan diletakkan buat. Ada orang kadang-kadang dia bawa jemaah haji umrah daripada Malaysia, orang tua-tua. Kita kalau jimat ni dia cerita ni sebab apa? Sebab takut ada orang muda, orang muda kan. Pak baru kahwin pula, orang kita besar ni mahir. Buat hotel bilik pula. Bilik pula besar. Ni pula ada pula kita kawan-kawan kita. Kita kata orang tua-tua yang baik haji baru buat umrah, tua-tua semua. Sebab umrah dia kata antara perkara yang diharamkan, makcik-makcik dia ingat tak? Tak boleh berjimat. Jimat dia kita balik hotel, dia rasa nak jimat. Makcik-makcik dia kata, bodoh budak. Kat kampung pun lama tak buat lah. Bila nak main umrah nak dibuat benda tu kat kau. Tengok. Kadang-kadang main tu kata, tengok keadaan lah. Audiens kita nak cakap tu, ni nak sonok je duduk cakap. Dan orang muda tak apa lah, nak kesan benda tu. Ni orang tua-tua lah. Kesan benda hari kenal macam apa. Soalan. Salam Ustaz, salam. Semua rukun umrah ni dibuat secara individu atau berkumpulan? Ada pula dalam rukun haji mesti berkumpulan. Nah, individu lah ni. Rukun umrah mesti secara individu. Kalau masuk berkumpulan kita lah, nanti akan disusul ni oleh jemaah kita lah.
Oleh pihak pengurusan akan susun. Kita akan buat kumpulan bila akan buat individu boleh buat, tak ada masalah. Nah, dan kita akan bagi musyrik dan sebagainya. Ada musyrik juga lah, akan keluar seseorang gitu. Kalau perempuan dia akan ada musyrik dia untuk jaga. Dan perempuan ni kalau nak pergi buat umrah, dia kena ajak musyrik dia ni untuk pergi sekali. Jadi yang kalau musyrik tu kenal dengan orang perempuan yang memang ahli ibadah, maka kalau hak yang musyrik pula bukan ahli ibadah, maka dia kena terpaksa jadi ahli ibadah. Dia salah kena faham. Kena ni lah, bersedia lah untuk menjadi ahli ibadah. Ada kena musyrik yang dia tidur lah, tak mati pun. Jadi suruh musyrik lain. Kadang-kadang ada musyrik tu sampai 5 kali dia rumah. Kalau musyrik hari yang patutnya tak pergi pun, baik habis malah. Jadi ikut bagi kepada yang kita punya tanggungjawab. Jadi bukan masuk jemaah ni tadi kita buat tawaf, anda buat rukun sahih. Dah halal. Okey, selesai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah diwajibkan tak untuk perempuan yang mengalami keguguran rambut? Baik, kalau begini, kalau kata keguguran tadi bukan dengan sebab dia, maka tidak. Masalah tak ada masalah. Berarti penyakit. Sebab macam mana kan? Kalau terbatas tawaf pada tawaf ketiga contohnya, perlu ulang tawaf daripada mula kan? Tak. Sambung balik boleh. Tak ada masalah. Terbatas tawaf waktu tu, kemudian kita pergi ambil wudu balik, sambung balik dan tawaf. Boleh. Yang ketiga, adakah kami perlu mengambil injection imunisasi sebelum ke umrah? Wallahualam. Saya bukan doktor, kena tanya boleh. Pernah kena ambil injection atau tidak? Seloknya bagi orang kata kena ambil juga injection. Eloknya ambil. Kerana takut dia menjadi TB macam-macam ke sana. Eloknya ambil lah. Tapi saya pun lebih ni tak pernah ambil lagi. Sekat ni ambil kan. Kita ni takut cucuk. Cucuk lah. Jadi pening kan? Jadi kita pun tak ambil. Kalau yang ambil lah. Ambil elok lah ambil. Kalau kena dapat nasihat doktor juga kena ambil tu. Sebab kadang-kadang kita tak sihat lagi. Di sana lagi menyusahkan orang. Tapi kalau dah kena kat sana nak buat macam mana? Benda tu Allah Ta'ala. Salam Ustaz, salam. Boleh jelaskan tentang keadaan wajib wudu bagi perempuan yang keputihan semasa tawaf? Perempuan yang keputihan, putih ni adalah apa ni? Najis. Keputihan najis. Maka wajib bagi dia untuk bersihkan keputihan tersebut. Bersihkan dulu, kemudian barulah dia berwudu. Boleh tak? Kena sucikan dulu daripada keputihan. Jadi apa ni, keadaan wajib wudu bagi perempuan sama je macam orang lelaki biasa, sama macam orang lain. Cuma dia wajib cucikan dulu daripada keputihan. Maka ada keputihan jenis ni sul banyak. Jadi keluar keputihan dulu. Ada ke gitu? Ada kan? Ada selalu keluar keputihan. Jadi kalau selalu keluar keputihan ni, maka ketika sebut dia kena ambil wudu macam yang orang susul bol semua. Itu dia kena ambil selepas masuk waktu. Kalau nak sembahyang lah, kalau nak tawaf, maka nak tawaf tu dia ambil wudu, kemudian dia tawaf. Selesai tawaf, sa'i tidak perlu wudu, maka boleh tidak ada masalah, kemudian halal, selesai. Dan kalau ada waktu sembahyang waktu tu, maka wajib bagi dia untuk ambil wudu dan sucikan dulu. Sucikan dulu kemaluan, kemudian mandi dalam apa ni sembahyang. Dan bagaimana pula untuk solat sunat selepas tawaf? Perlu perbaharui wudu kan? Solat sunat selepas tawaf. Nah, kalau kita solat sunat, yang ni apa ni Allah SWT dibenarkan. Karena apa? Karena dia masuk dengan benda yang wajib. Dia wajib. Sunat dibenarkan. Banyak mana pun boleh. Yang tak boleh benda fardu yang tak boleh. Sebab dalam fardu ni. Boleh tak? Baik, kalau nak terberak, nak terkencing semua sekali, eloklah balik ke hotel. Tak payahlah berak dekat dalam apa ni tanah Masjidil Haram. Kalau tanah depan tu boleh tahan lagi. Tanah tepi tu. Kalau dibagi terkena rumah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala. Ada rumah sana ada sebahagian masuk sikit ke tanah, kawasan tanah. Jadi kita takut berak di kawasan tu, terkencing kawasan. Jadi kalau nak terkencing sangat, tahanlah, kencinglah dekat hotel. Ramai juga ini. Saya kalau pergi mana pun mesti saya masuk tanah kawasan tu. Sebab saya suka kawasan tanah. Jadi saya buat itu. Baik, teruskan. Salam Ustaz, salam. Macam mana akhwat yang makzurah untuk dalam umrah ketika dalam umrah? Apa yang diharapkan yang boleh dibuat untuk umrah? Baik, perempuan yang dalam keadaan uzur ketika mana umrah, maka dia kena jaga sampailah habis uzur. Kalau dia ihram, maka dia kena jaga sampai habis. Dia tak boleh buat apa, dia tak boleh tawaf. Tawaf tak boleh, yang lain boleh buat, tapi sa'i tak boleh sebab dia kena tertib. Maka kena jaga. Lepas tu nak halak dulu.
Kalau dia nak tahallul dulu, betul tak? Dia tahallul, lepas tu kena bayar tak lah. Kalau dia nak selesai kan, lepas tengok lama kan. Jadi kalau kata elok, dia jaga dulu, sempat tahan dulu. Tahan dalam keadaan ihram tu, maksudnya tak boleh buat perkara-perkara yang mahdzuratil ihram. Tak boleh gugur kamu dengan sengaja, tak garu apa. Maksudnya panjang sangat 7 hari, 15 hari je dalam keadaan tu. Jadi itu patut kena dapat nasihat doktor. Sama ada dia nak ambil ubat dan sebagainya. Macam mana penggunaan musyrik? Tanya kepada pengurusan. Ketika tawaf, ada orang panggil dari belakang, badan menghadap Kaabah, macam mana? Pusing je lah. Pusing berhenti, tinggal hidup je lah. Orang panggil, "Ma." Dia lari ni. Dah. Baik dia tengok. Kata siapa balik? Pusing balik? Tak boleh. Faham? Mudah pun. Tak jadi robot. "Ma." "Ustaz, 10 minit lagi." Dia betul tak? Dia diam. Dibaca sekali. Cik tu pegang. Satu bagi sesuatu. Obat. Baik. Patah balik waktu tawaf dengan cara mengundur atau berjalan. Patah balik waktu tawaf dengan cara mengundur. Dia nak patah balik waktu nak tawaf. Dia nak mengundur kan macam mana? Pusing lah kau. Kalau mengundur belakang orang buat apa? Susah kau. Jadi pusing je lah. Pusing balik, lepas tu sampai kat itu pusing balik. Kalau kata kita ni rugi, macam mana ni? Mula jauh sikit. Tak tempat yang memang kita yakin kat situ memang kita tak pusing pun. Mula pada jauh. Jadi pusing, jalan balik macam biasa. Jalan biasa keluar, apa tu jalan. Dia duduk mengundur. Punya lah pemalah. Bagaimana bertahallul bagi perempuan kalau rambut panjang? Macam mana nak buat? Tahallul lah. Macam biasa, ambil rambut, potong rambut tu. Potong rambut aku hujung. Habis selesai rambut. Boleh tak? Jika memakai shampoo sebelum berihram dan bau shampoo tu kekal sehingga waktu berihram, boleh kan? Boleh, tidak ada masalah. Betul kan awak nak maintain ilmu lah pun. Silap pun. Tak ada masalah. Yang penting sebelum ihram kalau pakai minyak wangi pun boleh. Buatlah apa pun yang minyak wangi kan? Kita nak tenggelam dalam bedak pun boleh. Orang dalam bedak pun boleh. Lepas tu naik balik. Lepas tu baru pakai baju. Lepas tu kita naik ihram. Tak ada masalah. Boleh kan? Bawah dagu perempuan dikira aurat atau tak sewaktu solat dan tawaf? Perlukah tutup? Ini pada tempat ni ditanya kepada para ulama.